بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وأهلنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى شيخنا الشيخ محمد عمسى وأصولهم وفروعهم وآخرين شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المستغفرين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من الموحدين وجعلنا من المهتدين وجعلنا من المخلصين له الدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pagi ini kita sambung kitab Kifayatul Muqtadi, muka surat 72, Faslun. Jadi suatu perceraian. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif, ini suatu pasal, yakni ini suatu perceraian pada menyatakan syarat sembahyang, dan setengah daripada syarat sembahyang itu menghadapkan ain qiblah dengan yakin bagi orang yang hampir dan dengan zon bagi orang yang jauh. Baik, apa maksud kata qiblah ataupun kiblat? Kiblat ni artinya sesuatu yang dihadapkan. Kiblat ni cakap Arab, orang Melayu kata sesuatu yang dihadapkan. Itu maksud kata kiblat. Kalau dia berkiblat ke Jepun, mana kata dia menghadapkan diri dia ke Jepun. Kemana dia arah hadap dia, itu namanya kiblat.
Dan kita wajib menghadapkan solat itu ke arah kiblat, wabil ka'bati qiblah, iaitulah ke arah Kaabah, itulah kiblat kita. Maka kiblat ni, kiblat dalam solat ni dia ada 4. Kiblat dalam solat ada 4. Yang pertama kiblat dada. Ini kiblat yang wajib, yang menjadi syarat sah bagi solat. Kiblat dada. Apa dia kiblat dada? Iaitulah menghadap ke arah Kaabah. Itu namanya kiblat dada. Yang kedua namanya kiblat mata. Kiblat mata ni mana? Iaitu memandang tempat sujud. Makruh memandang selain daripada tempat sujud. Ambil daripada makna makruh itu termasuklah memandang kepada gambar-gambar di tempat sujud. Kain sejadah kita hari ni macam-macam gambar dia. Ada gambar Kaabah, ada gambar pokok kelapa, ada gambar masjid, ada gambar macam-macam gambar Doraemon pun ada, pun tak tahu. Jadi pandang kepada gambar-gambar itu sebenarnya makruh, walaupun memandang kepada Al-Quran. Melainkan memandang kepada Al-Quran di dalam solat itu kerana nak membacanya dijadikan sebagai bacaan surah di dalam solat bagi orang yang tidak menghafaz. Orang yang tak menghafaz Quran, maka sunat dia memandang kepada ayat-ayat Al-Quran untuk dibacanya di dalam solat tersebut. Tak kira surah apa pun, walaupun surah Qul Huwallahu Ahad. Tapi kalau surah tu dia dah hafaz, jadi makruh pula memandang kepadanya. Maka makruh orang yang al-hafiz, yang menghafaz Quran, memandang Al-Quran di dalam solat untuk dibuat bacaan surah di dalam solat tersebut. Walaupun di luar Al-Quran, ya, sunat memandang Quran bila baca Quran walaupun telah dihafaz, tapi di dalam solat dia sebaliknya. Maka sunat dipandang itu kalau dia tak menghafaz. Tapi kalau dia memandang saja bukan nak dihafaz, itu makruh, walaupun ayat Al-Quran. Apatah lagi kalau gambar-gambar di tempat sujud. Jadi memandang kepada gambar-gambar di tempat sujud itu adalah makruh. Ada sebuah hadis disebutkan satu ketika Nabi telah disediakan tempat imamnya untuk menjadi imam di dalam solat. Nabi pergi ke tempat imam itu, lalu Nabi melipatnya. Nabi melipat sejadah yang warna-warni tadi. Lalu Nabi panggil seorang sahabat. Nabi kata, ambil kain ini, beri kepada Abu Jahmi. Maknanya beri dekat seorang tukang jahit ni, dia jahitlah apa-apa dia nak jahit, jangan buat sebagai alas tempat solat. Kita hari ni tak prihatin bab ni. Ya, kita sebenarnya menggunakan sejadah warna-warni itu adalah makruh. Adalah makruh. Dah banyak benda makruh dalam solat kita buat. Hati tidak ingat Allah, hati tidak khusyuk. Letak pula kiblat, sejadah tu warna-warni, itu menambahkan kemakruhan dalam solat. Jadi siapa-siapa nak bubuh sejadah, jangan letak sejadah warna-warni.
Jadi sejadah warna-warni tadi tu gantung je lah kat dinding, buat perhiasan rumah ke tak apalah, buat lapik kaki ke, buat alas kaki, ataupun buat tempat lap kaki tak apalah. Jangan buat tempat sujud, jangan buat tempat sejadah untuk solat, makruh ya. Banyak kitab menyebut akannya. Buka dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang pertama ataupun yang kedua ada diterangkan. Kemudian dalam kitab Sabilal Muhtadi pun ada, dalam kitab Fathul Wahhab pun ada, dalam kitab Al-Bujairimi pun ada. Ya, ada beberapa kitab-kitab yang lain ada disebutkan tentang kemakruhannya. Tapi kita telah lama hidup, sejadah kita ni warna-warni, nak tinggal tu tak boleh dah. Sejadah mesti gambar pokok kelapa. Jadi itu jadi makruh. Jadi akhirnya kita tukarlah, beli sejadah putih. Ya, beli sejadah putih, putih semua. Ya, sunnah Nabi dia pakai putih semua. Nabi kata uhibbul abyad, aku suka yang berwarna putih. Pakaian putih, sejadahnya pun putih. Baik. Kadang-kadang kita tengok masjid, kapet dia tu warna-warni, bercorak-corak. Inilah dia pengurusan masjid yang tak nak sekolah. Terang dia cakap, nak terang, nak jadi orang pegawai masjid ni kenalah mengaji. Jangan asal boleh tangkap muat je. Orang mengaji dia balik, orang kuliah dia cabut. Lepas tu nak beli barang dia yang beli. Belilah benda-benda yang memakruhkan orang solat. Dialah punca orang jadi makruh. Jadi nak beli sejadah ni, kapet ke, pastikan kapet tu tidak berwarna-warni. Tidak berwarna-warni. Baik, habis. Itu namanya kiblat mata. Sunat memandang tempat sujud. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali sebut, jika kita masuk ke masjid, jika kita dapati kapet ni atau sejadahnya berwarna-warni, maka sunat kita pejam mata daripada memandangnya. Itu sunat pula pejam mata. Dalam sebuah hadis, Nabi ada sebut, satu ketika Nabi balik ke rumah isterinya Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi ni bila sampai ke rumah dia mesti solat dulu. Dia tak macam kita sampai rumah minum dulu. Dia ada, Nabi sampai ke rumah dia solat dulu. Maka Aisyah radhiyallahu anha ni dah sediakan tempat solat dia, tempat solat Rasulullah. Nabi pun masuk, tempat sejadahnya, tempat dah cantik dah. Tiba-tiba ada pula langsi dia berwarna-warni, betul-betul depan tempat Nabi solat. Langsi ni tu berwarna-warni ya. Maka Nabi panggil Aisyah, ya Aisyah, inzi'ihi fa innahu yuzakkirni dunya, kata Nabi. Tanggalkan ia, sesungguhnya ia mengingatkan aku kepada dunia. Maka Aisyah pun buang, barulah Nabi solat. Ini beberapa dalil menunjukkan kemakruhannya ya letak depan mata semasa kita sedang solat itu gambar-gambar warna-warni, maka itu menjadi makruh kerana ya yuzakirud dunia, mengingatkan kepada dunia. Itu kiblat yang kedua, kiblat mata. Yang ketiga namanya kiblat hati, kiblatul qalbi ataupun kiblat hati. Kiblat hati ni apa dia? Iaitu memandang af'alullah, memandang af'alullah, yakni memandang perbuatan Allah. Pandang di mana? Pandang di dalam hati. Ya, hadirkan di dalam perasaan hati kita
dapat kita mengerjakan solat ini adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya kita gerak sendiri. Kita membaca bacaan-bacaan dalam solat, kita hadirkan perasaan Allah lah yang menggerakkan lidah membaca. Kita sujud, kita rokok dan sebagainya, kita memandang itu adalah perbuatan Allah yang menggerakkan kita. Maknanya dalam bahasa Allah, dalam kiblat hati ini, iaitu buang ananiyah, tukar dengan memandang af'alullah, buang perasaan aku diri, aku yang buat, aku itu, aku ni, buang perasaan itu, pandang Allah yang memperbuatnya. Itu kata kiblat hati. Dan yang keempatnya namanya kiblat roh. Apa dia kiblat roh? Iaitu kita beribadah kepada zat Allah yang wajibul wujud. Hakikat kita solat itu ialah beribadah kepada zat yang wajibul wujud, yang wajib ada. Gitulah dia 4 jenis kiblat dalam solat. Kiblat mata, kiblat datuk, kiblat mata, kiblat hati dan kiblat roh. Baik, habis. Jadi kiblat yang hendak kita hadap dalam solat, yang menjadi rukun solat itu ialah yang menghadap ke arah kiblat di Mekah. Mengarah ke arah apa? Kaabah, iaitu kiblat di Mekah. Jadi dia kata apa lagi? Iaitu Ka'batullah. Kiblat itu ialah Ka'batullah. Baik. Sebenarnya sebenar-benar kiblat ni ialah hati itu memandang zat yang wajibul wujud ataupun memandang perbuatan Allah. Jadi kita ni solat kadang-kadang tak jaga ni, cukup susah nak jaga hati ni. Nak jaga hati cukup susah. Tak apalah, kita ambil ilmu, kemudian kita doa dengan Tuhan. Mudah Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala menggunakan permintaan kita. Allah Ta'ala ni memang sentiasa dengar. Iaitu Ka'batullah. Apa dia Ka'bah ni? Ka'bah ni maksudnya tu ialah muka'abbun. Apa dia muka'abbun? Iaitu sesuatu yang berbentuk 4 segi yang menonjol tingginya. Itu maksud kata Kaabah. Sesuatu yang tinggi berbentuk 4 segi yang menonjol tingginya. Zaman dulu ni tak ada rumah orang yang lebih tinggi daripada Kaabah. Nabi kata akan datang satu masa Kaabah akan Kaabah akan dibayangi ataupun akan terlindung. Apa maksud kata Kaabah ni terlindung? Hari ni kalau kita tengok, sungguh Kaabah ni dah terlindung. Dia terlindung dengan bangunan jam besar. Kalau datang matahari daripada arah belakang Kaabah tu, Kaabah tu akan terlindung dengan bayang menara jam besar di belakang Kaabah. Itu tanda nak kiamat sebenarnya. Tanda nak kiamat, bangunan tinggi-tinggi daripada Kaabah. Dulu tak ada bangunan yang lebih tinggi daripada Kaabah, dan ini bangunan semua tinggi-tinggi. Lebih-lebih lagi ni anak Raja Salman ni, dia kata tahun 2030 nanti Arab Saudi akan menjadi sebuah negara termaju di dunia dengan kos kemajuan pembangunannya menelan belanja lebih 600 bilion USD. 600 bilion USD. Duit kita ni berapa agak-agak? Lebih kurang 2.4 trilion.
2.4 trilion RM Malaysia, lebih kurang 2 lipat ataupun 2.6 trilion RM Malaysia. Trilion kita tak pernah jumpa, tengok pun tak pernah. Dengan kata trilion, bilion pun tak pernah tengok. Million pun kita tak pernah ada. Itulah dia tanda-tanda nak kiamat sebenarnya. Manusia berlumba memajukan negara, tapi tidak ada apa-apa kemajuan kepada rohaniah. Baik, itu masuk kata kiblat, baik. Kiblat ni juga, Kaabah ni juga dinamakan Kaabah ni sempena dengan namanya rumah yang dimerdekakan. Rumah yang dimerdekakan, the independence of house. Apa maksudnya? Iaitu rumah yang dimerdekakan oleh Allah dari Raja Zalim Jababirah. Raja yang nak meruntuhkan Kaabah dulu. Baik, habis. Allah selamatkan dia. Itu kata rumah yang dimerdekakan. Baik, habis. Itu makna kata kiblat dan makna Kaabah. Jadi mula-mula kita nak solat, jaga kiblat tu dulu. Pastikan kiblat kita tu betul. Kadang-kadang kita pergi masuk solat, sejadah Pak Imam tu sengit-sengit dah tak sampai ke Kaabah dah, sampai ke mana tak tahu, Rusia ke mana dah. Pasal apa? Kain sejadahnya tu dah sengit. Jadi orang yang masuk masjid, jadi siap ke, jadi bilal ke, jadi apa ke, sebelum kau cuci cicak ke apa, betulkan dulu kiblat Pak Imam. Sebab kadang-kadang Pak Imam dia turun naik, tak tengok dah kiblat tu betul ke tak betul. Antara kewajipan seseorang nak solat tadi ialah memelihara arah kiblat. Arah kiblat ni jangan pakai cincai-cincai. Itu makna tanda-tanda kita mencincaikan solat. Tanda-tanda orang tu jaga solat, dia amat prihatin dengan kiblat. Sebab kiblat tadilah yang mendorong daripada kiblat dada tadi, mendorong kiblat mata, seterusnya mendorong kiblat hati, seterusnya mendorong kiblat roh. Bila terjaga empat kiblat ni dalam solat, dada, mata, hati dan roh, mudah-mudahan diterima Allah akan solatnya. Kalau kiblat mata pun tak, kiblat dada pun tak boleh nak jaga, apatah lagi kiblat yang lain. Baik, habis. Dan disyaratkan dengan dadanya apabila ia sembahyang sedang berdiri atau duduk. Mana kata disyaratkan menghadap kiblat itu hendaklah dihadapkan ke arah kiblat itu bagi orang yang sembahyang berdiri ataupun sembahyang duduk. Titik. Adapun jika sembahyang hal keadaannya tidur di atas lambungnya, ni ada orang uzur dia boleh sembahyang tidur, maka dengan dadanya dan mukanya atau tidur melintang, maka dengan dua tapak kakinya dan mukanya dengan diangkatkan kepalanya sedikit, maka sekaliannya bagi orang yang kuasa dengan lihat akan ain Kaabah. Jika hampir ia dengan Kaabah atau dengan khabar orang yang melihat akan dia, atau dengan zon bagi orang yang jauh, yang adalah zon itu hasil ia daripada ijtihad, yakni bersungguh-sungguh mencarinya dengan ilmu.
Hari ni kita cari kiblat dengan handphone. Buka handphone jumpa lagi kiblat. Maka kesukaran atas melihat ain kiblat, dan jika tidak mengetahui ijtihad mengambil ia khabar ain kiblat itu daripada orang yang mengetahui akan dia. Tanyalah orang yang dipercayai, orang yang solat jugalah, dengan tanya orang tak solat. Dengan ilmu yang yakin, dan dimaafkan dia meninggalkan kiblat bagi orang yang lemah daripada menghadapkan, seperti ada ia sakit atau bertambah atau bertambat. Sama ada dia sakit atau bertambat, yang terikat. Penyangak masuk rumah dia, ikat kat tiang. Nak main subuh lagu mana? Itu dia dimaafkan. Sembahyang apa tu nama? Sembahyang hormati waktu. Sembahyang hormati waktu. Sembahyang hormati waktu ni wajib bagi orang yang suci daripada hadas dan najis. Tapi kalau dia tak suci, contohnya dia kencing tadi tak basuh ke, ataupun kencing basuh dia keluar menitik pula ke, ataupun kain dia tu kena najis ke, maka dia haram mengerjakan solat menghormati waktu. Maka dia tak payah solat menghormati waktu. Tunggulah bila dia dah dibebaskan nanti, ya, terbebas ke dan sebagainya, dia ulangi dengan qada. Maka dia tak berdosa, tak qada tu, tak berdosa tinggal solat sebab dia terikat. Baik, habis. Dan bagi orang yang takut daripada api kebakaran, dan daripada air deras, dan harimau, dan ular, dan ampunya hutang tak kala kepayahan, dan takut daripada dihabaskan, dan daripada seteru, ini disakiti, tak kala berdepik dua perang yang harus, seperti perang muslimin bagi kafir, dan perang orang yang ahlul adli bagi orang burah. Apa dia burah ni? Rakyat penderhaka. Rakyat yang menderhaka kepada sultan, kepada pemerintah, itu namanya burah. Maka haruslah bagi segala orang yang tersebut, orang yang teruzur daripada menghadap kiblat tadi, sebab ini di atas lah, ya, sembahyang ia sebagaimana yang dapat, sama ada berhadap kepada kiblat ataupun tiada. Pasal apa? Kiblat yang sebenar-benarnya ialah kiblat hati itu, iaitu mentauhidkan Allah. Allah Ta'ala kata dalam Quran, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Maka di mana juga kamu berhadap, maka di sana ada diri Allah. Ya, di mana saja kita berhadap, di mana-mana pun ada Allah. Bukan Allah tu banyak. Ya. Jadi rahmat Allah di mana-mana pun kita ada, sentiasa kita menghadap kepada rahmat Allah. Tak kala berdempik dua perang yang harus, seperti perang muslimin bagi kafir dan perang orang ahlul adli bagi orang burah, maka haruslah bagi segala orang yang tersebut itu sembahyang ia sebagaimana yang dapat, yang boleh. Sama ada berhadap kepada kiblah ataupun tiada. Tak menghadap ke tak apa dah. Macam orang perang lah. Orang perang syiddatul khauf, ya. Maka haruslah bagi segala orang yang tersebut itu
sembahyang ia sebagaimana yang dapat, sama ada berhadap kepada kiblat ataupun tiada, dan sama ada berjalan atau berkenderaan, dan sama ada sembahyang itu fardu ataupun sunat. Dan demikian lagi dimaafkan meninggalkan kiblat bagi orang yang sembahyang sunat di dalam safir. Semasa dia bermusafir, boleh dia tinggalkan solat dengan meninggalkan kiblat Kaabah. Mana-mana nak menghadap pun tak apa, solat sunat. Orang yang musafir di rumah tak boleh. Yang harus, ni musafir yang harus, lagi ia menuju akan tempat yang tertentu, dan jika hampir tempat itu sekalipun, sekira-kira tiada mendengar pada tempat itu orang yang di kampungnya, tak dengar dah azan, tak dengar, maka harus baginya sembahyang sunat padahal ia berkenderaan dan jalan kaki. Hai, habis. Maka hendaklah dihadapkan berjalannya itu ni orang-orang yang ingin memasuki sabilillah, perang sabilillah, kepada pihak seterunya pada sembahyang orang yang takut, yakni orang yang syiddatul khauf daripada seteru. Dan padahal yang ia hendak pergi kepadanya pada sembahyang sunat dalam safir, maka orang yang musafir itu tiada sunyi daripada jalan kaki atau berkenderaan. Maka jika ada ia yang musafir itu berkenderaan, hendaklah ia isyarat dengan kepalanya pada rukuk dan sujudnya, tetapi isyarat pada sujud terlebih rendah daripada rukuknya. Jika kesukaran atasnya menyempurnakan rukuknya dan sujud atas kenderaannya, walhal pada orang yang berkenderaan itu tafsil, yakni panjang perbahasannya. Tafsir maknanya panjang perbahasannya. Dia ada yang begini, ada yang begitu keadaan dia, ada yang boleh berdiri, ada yang boleh berdiri tak duduk tak boleh, ada yang boleh berdiri tak boleh berdiri kena duduk. Itu panjang tafsirnya. Iaitu jika ada ia berkenderaan di atas suatu yang dapat tidur atasnya, seperti syakdaf. Syakdaf ni pelana kuda, orang yang duduk atas pelana kuda. Dan kota gajah, yang ni kotak, orang buat kotak tempat duduk atas belakang gajah tu, yang atas gajah. Dan perahu wajib, yakni maka wajib atasnya mendatangkan rukuknya dan sujudnya dengan sempurna. Ini kalau boleh ditunaikan dengan sempurna. Kalau tidak, tak wajib. Baik, kita berhenti sekat dulu. Kemudian katanya, dan demikian lagi segala rukun sembahyang ila akhirih. Wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.